بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang dihormati saudara pengurus majelis, yang dihormati Al-Fadil yang berhormat Tuk Sri Tuan Guru Haji Abdullah Hadiawang, Presiden PAS, yang dihormati Yahya Ali, Timbalan yang Ketua PAS Kawasan, seluruh pimpinan PAS Kawasan Muslimin dan Muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bila lalu kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini dalam majlis penerangan yang dianjurkan oleh PAS Kawasan untuk tuan-tuan mendengar beberapa ulasan dan kupasan terhadap isu dan hal-hal lain yang berada di dalam negara kita. Sebentar tadi telah didedahkan kepada kita tentang apa yang berlaku di negeri Terengganu selepas tahun pemerintahan mereka. Giliran saya ingin menyebut tentang hal-hal yang berlaku dalam negara secara umum, menyentuh beberapa isu-isu besar yang banyak disebut sekarang ini di dada-dada akhbar. Bila kita sebut isu besar yang dibincang orang di Malaysia sekarang ini, sudah tentulah topik ataupun tajuknya adalah Islam Hadari. Islam Hadari ini saya bawakan pada malam ini 3 rujukan. Kita kupas isu ini bersandarkan kepada fakta, bukan bersandar kepada emosi. 3 rujukan yang saya bawa ini adalah untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian menilai apa dia sebenarnya Islam Hadari ini, di manakah kedudukannya dan apa peranan kita. Muslimin muslimat sekalian, setelah kita melihat selama setahun lebih pemerintahan kerajaan yang ada sekarang ini, khasnya selepas pilihan raya umum tahun lepas, kita melihat bahawa di satu sudut, di satu pentas, di satu tempat yang lain mereka sibuk berkempen tentang Islam Hadari, tetapi yang berkaitan dengan Islam, yang berkaitan dengan orang Melayu makin hari makin teruk. Perkembangan yang berlaku kalau kita lihat sebentar lagi, dengan contoh-contoh yang bakal saya bawa, menunjukkan kepada kita bahawa istilah Islam Hadari yang mereka gunakan mutaakhir ini hanyalah sebagai satu senjata politik, tidak lebih daripada itu. Satu senjata politik untuk berdepan dengan arus kebangkitan Islam yang baru oleh PAS. 50 tahun lebih umur PAS, kita tidak pernah bergandak sekalipun daripada dasar dan prinsip perjuangan Islam yang berteraskan kepada Al-Quran, yang berteraskan kepada Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ketikanya kita menang, ada ketikanya kita tidak menang, tetapi dari segi mabda', dari segi dasar perjuangan Islam yang diperjuangkan oleh PAS tidak pernah luntur. Melihat tren itu, maka UMNO terpaksa juga mewujudkan satu arus bagi mendapat sokongan orang Melayu, orang Islam, yang dalam pilihan raya umum 1999, 60% undi orang Melayu telah diberikan kepada PAS, kepada BA. Jadi untuk memastikan bahawa undi ini tidak kekal diberikan kepada PAS, maka mereka terpaksa mencipta istilah-istilah baru bagi bawa orang pada UMNO. Istilah baru yang mereka cipta adalah Islam Hadari. Kalau kita lihat
kepada penulisan-penulisan, kepada artikel-artikel yang ditulis tentang Islam Hadari, setakat ini saya belum lagi berjumpa dengan satu istilah yang tepat yang boleh UMNO terangkan kepada rakyat apa itu Islam Hadari. Yang ada pun mereka menipu. Dan salah satu penipuan ini telah pun saya dedahkan dalam harakah keluaran 3-4 keluaran lepas. Saya bawa pada malam ini untuk tuan-tuan sendiri tengok bagaimana demi Islam Hadari, bagaimana demi untuk kepentingan politik mereka, bagi mereka tidak apa menipu. Islam mereka, Islam yang membolehkan mereka berbohong. Islam Hadari yang ditanya oleh UMNO adalah Islam yang membolehkan mereka berbohong. Contoh yang saya bawa untuk tatapan tuan-tuan adalah sebuah buku yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Saya telah dihubungi oleh seorang pegawai kerajaan, minta penjelasan daripada saya. Kebetulan pegawai yang menghubungi saya ini adalah pegawai yang berkhidmat di Yayasan Islam Hadari di Kuala Lumpur, di Putrajaya. Dia kata, Ustaz, nak minta tolong tengok betul ke tidak terjemahan buku ni. Saya kata, buku apa? Dia kata, Yayasan Islam Hadari telah mengeluarkan satu buku yang diterjemah daripada bahasa Arab. Buku itu dalam bahasa Malaysianya berbunyi Islam Hadari dalam Pembangunan Insan, asas kepada Islam Hadari di Malaysia. Saya tanya siapa yang tulis buku ni. Dia kata buku ni kalau ikut terjemahannya daripada Dr. Said Ramadan Al-Buti. Saya kata saya nak tengok buku tu. Dia pun datang berjumpa saya, ditunjukkan buku ni. Islam Hadari, asas kepada pelaksanaan Islam Hadari di Malaysia. Bila saya baca dan saya tengok buku ni, saya tengok mukadimahnya, apa dia tajuk asal dalam bahasa Arab. Seperanjat saya tuan-tuan, tanpa segan silu, tanpa malu, UMNO sanggup untuk membohongi rakyat, membohongi ilmu. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan tajuk Islam Hadari, asas kepada pelaksanaan Islam Hadari di Malaysia. Sedangkan buku ini dalam bahasa Arabnya kebetulan ada dalam tangan saya. Dalam bahasa Arabnya buku ini berbunyi Minhaj Al-Hadarat Al-Insaniyah fil Quran. Minhaj tamadun kemanusiaan di dalam Al-Quran. Saya sendiri dah baca buku ini masa saya duduk tahun 4, masa saya mengaji di Timur Tengah. Saya beli buku ini pada tahun 1990. 26 bulan 3, 1990. Buku ini diterbitkan oleh penerbit ini dan habis dikarang oleh penulis ini pada tahun 1981. Tak ada satu pun kalimat dalam buku ini yang sebut Islam Hadari. Tak ada satu pun kalimat dalam buku ini yang sebut pasal Malaysia. Tak ada satu buku ni yang sebut dalam buku ni yang sebut pasal UMNO dan Barisan Nasional. Tak ada satu pun kalimat. Saya baca dari semula dalam bahasa Arab, kata takut jumpa ada kalimat UMNO ke, BN ke, Islam Hadari. Tak jumpa. Tahu-tahu buat UMNO, dia terjemah buku ni jadi Islam Hadari dalam Pembangunan Insan, asas kepada pelaksanaan Islam Hadari di Malaysia. Bohong. Menipu. Kazab, kata Arab. Dalam mereka tipu, penterjemah yang menterjemahkan buku ini telah dibayar dengan harga RM50,000 untuk terjemahkan buku ini. Saya tidak salahkan penterjemah kerana penterjemahannya cukup baik. Ya. Gangguan. Penterjemahannya cukup baik. Saya difahamkan bahawa selepas saja diterjemahkan buku ini dihantar kepada Yayasan Islam Hadari, dibayar RM50,000 dan diubah tajuknya. Tapi yang paling malang sekali daripada buku ini adalah
penipuan, pembohongan, jenayah akademik, jenayah ilmu yang dilakukan oleh Yayasan Islam Hadari ini diiktiraf oleh Perdana Menteri Malaysia, Tok Syekh Islam Hadari. Diiktiraf. Contohnya dalam muka surat. Muka surat awal. Satu perutusan khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Malu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Dia mengaji agama cucu Tok Guru. Dia sebut muka surat 1 ni perenggan pertama, saya merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada penerbit kerana telah berusaha untuk menterjemahkan buku Islam Hadari dalam pembangunan insan, asas kepada pelaksanaan Islam Hadari di Malaysia ke dalam bahasa Malaysia. Perdana Menteri mengiktiraf penipuan dan pembohongan. Dianya reti bahasa Arab, rasa saya lah. Sebab ngaji pondok, cucu Tok Guru ngaji sekolah agama takkan tak reti bahasa Arab. Tapi dia boleh iktiraf pembohongan ini. Kalau kakak Perdana Menteri iktiraf pembohongan ini boleh tahan lagi. Muka surat seterusnya, pembohongan ini diiktiraf pula oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Ni tak mengaji sekolah pondok ni rasanya. Dia pula sign. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah dan syabas kepada Yayasan Islam Hadari kerana menerbitkan buku ini yang dikarang oleh Dr. Syed Ramadan Buti. Di mana Perdana Menteri iktiraf. Tak cukup Perdana Menteri, tak cukup timbalan Perdana Menteri, Menteri pula iktiraf. Seorang Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tok Pa, orang ini. Datuk Mustafa Muhammad pula iktiraf, sign pula, tahniah kerana menerbitkan buku ini. Habis Mustafa Muhammad, buku ini ditandatangani pula dengan prakata yang dibuat oleh Tan Sri Dato' Dr. Abdul Hamid Osman. Osman 4 orang. Pemimpin kerajaan, pemimpin tertinggi kerajaan daripada UMNO mengiktiraf pembohongan yang dibuat hanya kerana Islam Hadari. Maksudnya, Islam Hadari yang UMNO buat ni boleh bohong. Boleh tipu, boleh buat nyaya, boleh buat apa saja. Tengah-tengah dia sibuk dengan Islam Hadari macam disebutkan peringkat awal tadi. Masa itulah satu-satu isu yang berkaitan dengan Islam dan umat Islam berlaku di Malaysia. Isu orang kena tangkap dekat sebuah kelab malam namanya Zouk di Jalan Ampang. Macam-macam isu lah. Tuan-tuan, malam ni saya bawa satu lagi contoh kepada tuan-tuan. Contoh bertulis. Untuk menunjukkan kepada kita bahawa dia orang ni bukan bersungguh dengan Islam Hadari ini. Bukan bersungguh dengan Islam ni. Yang berhormat Presiden kita telah pun menulis sebuah buku Hadar Islamiyah, bukan Islam Hadari, yang menjelaskan kepada kita konsep sebenar yang dikatakan tamadun di dalam Islam. Tamadun di dalam Al-Quran. Telah diperjelaskan dalam buku tersebut. Saya nak bawa contoh pada malam ini, contoh yang mereka sendiri buat. Di satu tempat mereka sebut Islam Hadari, di satu tempat yang lain Islam. Ataupun undang-undang Islam yang mereka sendiri buat mereka tak hormat. Saya bawa pada malam ini kepada tuan-tuan satu undang-undang. Namanya Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997. Pasal apa saya bawa akta ni tuan-tuan? Saya nak tunjukkan bukti ni biar kita berhujjah dengan fakta. Di sana dia cakap lain, benda yang dia buat lain. Di sana dia cakap Islam, benda yang dia buat ni tak nampak Islam. Nah, buku ni namanya Akta. Undang-undang ni namanya Akta Kesalahan Jenayah Syariah. Akta ini dipakai di wilayah persekutuan. Kalau dalam negeri, kita nak luluskan satu undang-undang. Bila undang-undang itu kita bawa dalam Dewan Undangan Negeri, dia panggil enactment. Tapi sebab wilayah persekutuan dia tak ada Dewan Undangan Negeri, semua undang-undang yang berkaitan dengan perjalanan, pentadbiran, agama Islam dan undang-undang lain diluluskan di Parlimen.
Bila undang-undang itu diluluskan di Parlimen, dia dikenali sebagai Akta. Akta yang berkaitan dengan undang-undang syariah ni, di wilayah persekutuan ini telah diluluskan pada tahun 1997. Tuan-tuan, ingat tarikh itu. 1997. 1997 masa tu, wakil rakyat PAS tak ramai. Tak silap saya ada 7 orang. Wakil rakyat PAS pada tahun 1997 di Parlimen lebih kurang 7 orang. Maknanya, apabila undang-undang ini diluluskan di Parlimen pada tahun 1997, majoriti yang mengundi, majoriti yang mengiktiraf undang-undang ini adalah wakil rakyat daripada UMNO dan Barisan Nasional. Nih. Tetapi malangnya, walaupun ianya telah diluluskan oleh majoriti wakil rakyat UMNO, majoriti wakil rakyat Barisan Nasional, dia sendiri buat, dia sendiri pun tak percaya. Khasnya dalam zaman Islam Hadari ini. Dia sendiri lulus, dia sendiri tak percaya. Saya ambil contoh. Dalam perkara, saya ambil contoh ni tuan-tuan, contoh dengan fakta ini supaya dapat kita lihat bagaimana usaha untuk mengelirukan rakyat terus-menerus dibuat. Ya, contohnya di sini disebut dalam perkara 35 di bawah akta ini dinyatakan mana-mana orang yang menganjurkan, mendorong atau menggalakkan orang lain untuk melakukan apa-apa maksiat adalah melakukan satu kesalahan. Ikut undang-undang ni hak UMNO sambut dengan majoriti, kalau ada orang menganjur, mendorong ataupun buat maksiat, dia satu kesalahan. Salah dari segi undang-undang. Apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000. Atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Maknanya undang-undang hak UMNO buat ni, buat maksiat salah. Sabit kesalahan boleh denda. Tapi dalam zaman Islam Hadari inilah maksiat paling banyak. Maksiat terkini yang akan dibuat tuan-tuan selepas kita tengok lepas satu konsert. Makin Islam Hadari makin banyak konsert. Zaman Pak Badawi ni makin banyak konsert. Macam-macam nama ada. Konsert Nature of Force, konsert itu, konsert ni tak cukup. Hak mari penari daripada Malaysia, bawa mari daripada Amerika. Tak cukup nyanyi di Malaysia, pergi nyanyi di London. Konsert. Tapi di tengah-tengah Islam Hadari ini, pada 1 hari bulan 5 akan datang. Sebulan lagi tak sampai. Satu konsert besar-besaran akan dibuat di Kuala Lumpur. Yang ditaja oleh Kerajaan Islam Hadari UMNO. Konsert ini ditaja oleh Kementerian Kesenian dan Warisan Kebudayaan. Menterinya Raih Yatim. Saya sebut nama. Sebab tu orang tak khabar. Kerajaan Islam Hadari akan menganjurkan satu konsert pada 1 hari bulan 5 dengan memanggil seorang penari dan penyanyi dangdut daripada Indonesia. Nama penyanyi ini adalah Inul Datatrisra. Inul Datatrisra ni penyanyi dangdut. Macam mana dangdut? Saya pun tak tahu. Tanya Tok Guru lagi dia tak tahu. Dan kebetulan Inul Datatrisra ni penyanyi yang agak popular di Indonesia. Kalau dia menyanyi di Indonesia, tuan-tuan dia kena nyanyi kat stadium. Macam orang ceramah. Bila dia menyanyi ni orang jadi gila. Akibat daripada popular dia ni menggalakkan maksiat di kalangan orang muda, maka kumpulan-kumpulan Islam di Indonesia telah protes. Parti-parti Islam di Indonesia telah protes. Termasuk Majlis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa haram konsert Inul Datatrisra. Haram hukum dia. Majlis Ulama Indonesia keluar fatwa
siapa yang pergi, siapa yang terlibat, siapa yang berjoget, siapa yang menyanyi, siapa yang hadir. Sama dalam konsep Inul Data Tisra, hukumnya adalah haram. Dia menyanyi terlibat ganda lagi haram. Haram dah di Indonesia, tiba-tiba Islam Hadari UMNO menghalalkannya. Konsert akan dibuat pada 1 hari bulan 5. Di stadium mana saya pun tak tahu. Ya Bukit Jalil ataupun tak tahu lah stadium mana dia nak buat. Sebab tu saya kata tadi. Dekat belah sana, dekat sini dia sebut Islam Hadari. Dekat sini ada undang-undang Islam. Dia sendiri pun tak hormat. Itu perkara 35. Selepas konsert, macam-macam konsert. Nah, dalam perkara 29. Undang-undang yang sama diluluskan di Parlimen. Majoriti orang UMNO, majoriti Islam Hadari. Perkara 29 disebut mana-mana orang yang bertindak atau berkelakuan tidak sopan, bertentangan dengan hukum syarak di mana-mana tempat awam adalah melakukan satu kesalahan. Siapa bertindak tidak sopan, maknanya pakai tak sopan, kelakuan huduh, kelakuan tak senonoh, mengikut undang-undang ni salah. Hak undang-undang yang UMNO luluh di Parlimen salah. Apa dia kelakuan tak sopan? Pakai baju nampak pusat, ni tak sopan. Tak, ada trend sekarang, budak perempuan pakai baju nampak pusat. Pakai tudung, baju dengan pendek. Kelang kabut habis dah nama Hadari ni. Kelang kabut habis. Ada kawan-kawan Arab saya datang, dia kata, macam mana orang ni? Saya pernah tanya dengan satu tok syekh masa saya mengaji dulu di negeri Arab, ada satu jenis pakaian, pakai tudung. Dia pakai jubah tapi takat setengah betis saja. Dia pakai jubah, perempuan lah ni, tapi sekat setengah betis. Saya tanya dengan tok syekh ni, saya ingat lagi saya tanya dengan Syekh Mustafa Al-Bugha. Saya kata, Syekh, ini mazhab mana? Nak kata Hanafi pun saya nak jumpa. Syafi'i pun saya tak nak dengar. Syekh Mustafa kata, ini mazhab yang ke-6 namanya mazhab Al-Jahili. Kalau pakai takat tu pun dah mazhab Jahili, hak lani tentang pakai tudung nampak pusat ni, tak tahu lah saya mazhab apa. Maknanya, buat perbuatan tidak sopan ni, bukan kita yang saja-saja pandai-pandai nak buat. Macam kita nak buat di Kelantan baru ni. Heboh dalam surat khabar nak buat. Nak protes. Bila kita mencadangkan di Kelantan, orang yang berniaga di premis milik Majlis Perbandaran Kota Baru, bagi orang bukan Islam, dia naklah mengenakan pakaian yang munasabah. Bagi orang Islam, sebaik-baiknya tutup aurat. Bukan buat undang-undang lagi pun. Tapi sebab benda tu mari pada pas, ini ditentang. Ini ditentang habis-habisan. Betul? Ini. Kerajaan Islam Hadari lah yang membenarkan bermacam-macam pertubuhan yang menggunakan nama Islam ditubuhkan di Malaysia. Antara yang paling aktif ditaja oleh kerajaan adalah satu kumpulan namanya Sisters in Islam. Sisters in Islam ni tuan-tuan, pengasas kepada Sisters in Islam. Sebuah pertubuhan yang ditaja oleh kerajaan, yang disokong oleh kerajaan, yang diberikan kemudahan oleh kerajaan Islam Hadari. Sisters in Islam ini, penaja awalnya adalah Dr. Aminah Wadud yang jadi imam di New York baru ni. Hak dia imam di New York baru ni, pengasas Sisters in Islam. Antara yang jadi ahli kepada Sisters in Islam ni, anak bekas Perdana Menteri dan anak Perdana Menteri yang ada sekarang. Semua wabak semua tak kena. Aliran sebegini yang menentang usaha kita nak cuba buat perbuatan yang sopan. Kita nak cuba buat di Kelantan. Bagi orang, bila berpakaian, biarlah pakaian elok sikit. Kita tak paksa pun. Puan ni kalau Kelantan buat semua salah. Kalau PAH buat semua salah. Kalau Amerika buat pun betul. Tuan-tuan, di Amerika ada sebuah universiti. Saya pergi tengok universiti itu pada bulan Januari lepas. Sebab saya dengar lama dah universiti ni, saya nak tengok universiti ni. Betul sungguh ke ada peraturan. Universiti ni namanya Brigham Young University. Di sebuah bandar namanya Provo. Dalam wilayah namanya Utah State.
Dia tak jauh daripada dia punya ibu kota Salt Lake City. Universiti, Brigham Young University ni tuan-tuan, universiti swasta. Mahal nak masuk, susah nak masuk, tapi ramai orang belajar situ. Sebab universiti dia hebat. Walaupun dia swasta, walaupun dia hebat begitu, masuk aja sebagai pelajar, dia kena tanda tangan, aku janji. Ni baru betul aku janji. Pertama sekali nak jadi pelajar, nak jadi pensyarah, nak jadi petugas di universiti tersebut, tidak dibenarkan sama sekali minum arak. Sama sekali. Saya kata ni lebih kurang tak Islam. Yang kedua, tidak dibenarkan hisap rokok. Yang ketiga, peraturan di universiti tersebut, peraturan yang bertulis. Pelajar-pelajar wanita tidak dibenarkan mendedahkan anggota badannya, melainkan daripada leher ke atas. Daripada leher ke bawah, semua kena tutup. Ni Amerika ni. Amerika jauh lagi pada Islam Habari. Itulah ada Islam Habari yang ada. Ni, cuba tengok undang-undang yang dia buat ni. Dalam perkara 19, saya bawa lagi contoh pada tuan-tuan. Mengikut undang-undang ni, meminum minuman yang memabukkan. Ikut undang-undang ni, perkara 19.1 dan 19.2. Dia sebut mana-mana orang yang di mana-mana kedai atau tempat awam lain minum apa-apa minuman yang memabukkan adalah melakukan satu kesalahan. Salah. Minum depan publik. Orang Islam minum depan publik ni salah. Macam mana undang-undang ni dia nak guna kalau kita naik kapal terbang emas? Naik kapal terbang Kuala Lumpur pergi Terengganu, Kuala Lumpur pergi Penang, semua arak dia dihidang. Percuma. Segala jenis arak, beer tak beer, wine tak wine, champagne tak champagne, semua free bagi dekat orang yang naik kapal terbang. Ini Islam Habari. Dalam perkara 19.2 dia sebut mana-mana orang yang membuat, menjual, menawarkan atau mempamerkan untuk jualan adalah satu kesalahan. Pamer, jual, buat salah. Ikut undang-undang ni. Tapi saya dah bangkitkan lama dah. Sampai sekarang, arak masih dijual di 7-Eleven. Cuba cek tengok siapa tokek 7-Eleven. Arak masih dipamer di tempat-tempat awam. Mana pelaksanaan? Bila ada nak buat pelaksanaan sikit, diserang habis-habisan. Contohnya yang berlaku di Zuk. Yang melaksanakan tugas tu adalah pegawai-pegawai Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Bukan kerajaan. Saya dapat maklumat, kes yang buat serbuan di Kelab Malam The Zuk tu adalah hasil daripada panggilan telefon yang dibuat oleh manager tempat tu sendiri. Dia sendiri pun tak tahan tengok orang Melayu mabuk. Manager tu orang bukan Islam. Di situ malam tu orang Cina mabuk, orang India mabuk, orang putih mabuk, orang Dayak pun mabuk agaknya malam tu. Tapi bila tuan punya kedai ni tengok orang Melayu mabuk kan lebih lagi pada orang lain. Tengok pada Hindu minum toddy 1 botol, mabuk 4 botol. Melayu minum 1 botol, mabuk 10 kan. Bila budak-budak Melayu umur 18, 19 dah mula buka baju, dah mula nak tuan punya kedai telefon kepada Jabatan Agama Islam dan Persekutuan, tolong mari buat serbuan, ambil budak-budak ni. Buat serbuan. Hantarlah pegawai-pegawai pengat kuasa untuk buat serbuan, tangkapan. Tapi tuan-tuan pun saya maklum. Tiba-tiba lepas begitu saja. Saya tanya dengan pegawai-pegawai Jawi. Ada kebetulan kawan-kawan kerja di Jawi. Di Jabatan Agama Islam dan Persekutuan. Adakah ini kali pertama Jawi buat serangan? Jawi buat serbuan. Dia kata, tak Ustaz, kami buat sejak malam. Sejak malam dapat orang mabuk, dapat orang pakai tak seluruh, dapat sejak malam. Dah tu saya kata, kalau sejak malam buat, pasal apa yang malam tu saja bising? Heboh. Malam lain tak bising. Dia kata, mana tak bising Ustaz? Malam-malam lain kalau kami tangkap dapat anak cikgu, anak postman, anak kerani, anak pegawai-pegawai kerajaan biasa. Tapi malam tu dia jadi heboh sebab kami dapat tangkap anak ikan jeruk. Anak orang besar-besar, anak Datuk tu, anak Tan Sri ni, anak orang besar tu, anak orang besar ni, anak saudara menteri, macam-macam dapat tu yang besar tu.
Oh, kata ni Islam Hadari. Payahlah tuan-tuan, kalau saya baca buku ni, tunjuk pada tuan-tuan contoh-contoh yang terdapat dalam undang-undang hak dia buat sendiri. Dia buat sendiri, ni bukan kita buat. Hak dia buat sendiri pun dia tak percaya, dia tak buat. Apatah lagi kalau nak melaksanakan Islam. Islam Hadari ni ada 10 prinsip. Mana satu dalam prinsip tu yang sebut nak kembali kepada Quran, nak kembali kepada sunnah? Tak jumpa satu perkataan. Dia nak Islam, tapi Islam ikut tafsiran dia. Ikut tafsiran akal. Islam yang jemaah boleh, karaoke boleh. Islam yang apa ni lagi? Semayang fardu boleh, maksiat boleh. Islam yang berjamaah, semayang raya boleh, berjamaah konsert pun boleh. Ini jenis Islam hak dia nak. Sebab itulah tuan-tuan, makin hari orang nak makin keliru. Makin hari makin keliru. Yang keliru ni tuan-tuan, bukan takat orang bukan Islam. Orang Islam pun keliru. Orang bukan Islam bila dia keliru, semakin hari dia semakin berani untuk kata pada Islam. Bila dia tengok, alah orang Islam sendiri pun tak berani mempertahankan agama ni. Sekarang ni yang berani tentang Islam ni orang bukan Islam. Menulis macam-macam dalam surat khabar. Tak kira lah yang kalau yang menulis tu orang Islam. Fadilatul Syekh Astora Jabat contohnya. Tulis, dia kata Tok Guru Jahil Murakab. Astora Jabat kata, Tok Guru Ajadi Jahil Murakab sebab dia kata tulis buku Hadarah Islamiah ni tak ikut kaedah, tak ikut itu. Macamlah dia tulis ikut kaedah. Tajuk kita malam ni, cabaran kebangkitan Islam. Ini cabaran. Ini cabaran. Cabaran semasa. Dalam menghadapi cabaran ini, tuan-tuan, penyelesaian dia satu je. Penyelesaian dia adalah, tuan-tuan, pegang sumber-sumber syariah, sumber Islam ni, Al-Quran dan Sunnahnya. Dan kita pegang itu secara berkelompok dalam sebuah jemaah. Tidak ada pilihan. Bagi kita dalam konteks Malaysia ini, pas tuan-tuan boleh tengok dia punya usaha, dia punya program. Macam saya sebut di peringkat awal, 50 tahun lebih umur PAS. Ada menang, ada ketika tak menang, ada menang, ada ketika tak menang. Tapi kita tak pernah berganjak dari segi prinsip. Lepas kepupuan ni tuan-tuan, saya tak tahu apa jadi masa depan Islam di Malaysia, kita tak akan tahu. Mana pergi sekolah agama, mana pergi benda-benda yang berkaitan Islam, makin hari makin terhakis. Makin hari makin terhakis. Penyelesaiannya macam disebutkan tadi, sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Nak hidupkan Al-Quran dan Sunnah ni, dia kena duduk dalam sebuah tanzim, dalam sebuah penyusunan, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah parti, dalam sebuah kelompok. Dan konteks itu, PAS memberikan tawaran kepada rakyat. Tuan-tuan, kita buat dalam keadaan yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita buat pada keadaan yang kita mampu. Takat mana kita boleh ubah, kita ubah. Takat mana yang kita boleh tangguh, kita tangguh. Takat mana yang kita boleh laksana, kita laksana. Tapi berganjak dan jual prinsip Islam sekali PAS akan buat, insyaAllah. Sebabnya, perjuangan yang kita bawa ni, mewarisi perjuangan Anbiya, mewarisi perjuangan Salafus Saleh, mewarisi perjuangan Mujahidin yang sebelum daripada kita. Yang tak pernah berganjak, tuan-tuan. Walaupun macam-macam tomahan, walaupun macam-macam cabaran, walaupun macam-macam balak bencana yang dihadapi, mereka sedikit pun tak berganjak. Sama dalam konteks kita di Terengganu. 2004 baru ni mungkin sebagai tazkirah kepada kita. Seperti mana tazkirah banyak yang berlaku depan mata kita, patutnya orang sedar. Patutnya bila berlaku tsunami ni sedarlah sikit. Berhentilah buat-buat konsert ni. Ini dah. Tengah-tengah orang berlaku tsunami, orang mati kerana tsunami. Orang roboh rumah kerana tsunami. Orang hilang anak penak kerana tsunami. Orang hilang harta benda kerana tsunami. Mari buat-buat Islam Hadari, buat konsert untuk kutip derma bagi maksud tsunami. Orang Aceh sebut dalam harakah, kalau sumber haram jangan hantar pada kami tak mahu. Malu Islam Hadari.
buat konsert, orang sana menangis, mari sini. Daripada asar sampai ke Qiyamul Lail, sampai ke subuh. Untuk buat konsert, konon nak bantu tsunami. Kutip 10 juta. Mana duit? Kutip 10 juta konsert malam tu. Nak bayar penyanyi tu berapa? Penyanyi bukan mari pada Kuala Terengganu, bukan mari pada Besut, bukan mari pada Kota Baru, bukan mari pada Amerika. Tiket saja pada beribu-ribu dah. Bayar penyanyi saja berapa dah? Berapa juta dah habis? Berapa juta yang tinggal nak hantar dekat bangsa tsunami. Saya pergi 2 kali ke Aceh. Kita tengok sendiri keadaan mereka. Tengok keadaan orang, tengok keadaan kerosakan yang berlaku pada alam sekitar. Ini betul. Betul-betul satu inzar, satu peringatan daripada Allah SWT. Seorang penulis Islam yang bernama Dr. Zadlul Najjar. Dia kata, kes tsunami ini, orang Islam patut ambil ingatan bahawa tsunami ini adalah merupakan tentera daripada tentera Allah yang Allah hantar untuk bagi peringat orang Islam. Tsunami itu tentera. Allah hantar tentera ni bagi orang Islam ingat. Tapi tuan-tuan, jumlah yang beringat tak ramai. Sebab jumlah yang nak leka dengan program-program lara masih terlampau ramai. Jumlah yang nak duduk kan dengan program Islam ni tak ramai mana. InsyaAllah kita tambahkan bagi masa depan Islam. Bersama kita dengan PAS, insyaAllah kita lakukan perubahan semula di negeri Terengganu ini. InsyaAllah al-mustaqbal lil-Islam, masa depan adalah untuk Islam. InsyaAllah. Saya berhenti kat situ, tuan-tuan. Beberapa fakta yang saya sebutkan tadi adalah untuk renungan tuan-tuan sekalian. Contoh-contohnya, untuk tuan-tuan fikir, tengoklah kan hakikat sebenar program-program Islam yang sedang dibuat oleh pemerintah yang ada sekarang ini dan di mana Islam yang sebenarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.